Baru bikin. Wah. Kita tarik. Pancing semua pukul satu kapal di kucing. Kru Aksi Ikan Malaysia kali ini membawa anda ke barat daya Sabah. Di sebuah penempatan kecil iaitu Bin Suluk. Penduduknya terdiri daripada berbilang kaum iaitu kaum Brunei, Kadazan, Dusun, Paitan, Jawa, Bisaya, Cina dan lain-lain. Di mana hasil pendapatan utama penduduk di sini adalah bertani dan nelayan. Untuk sampai ke sini, dari Kota Kinabalu mengambil masa lebih kurang 50 minit melalui Papar, Teluk Kimanis dan terus ke daerah Mumbakot. Jarak Mumbakot dari Kota Kinabalu lebih kurang 70 km dan 20 km dari Pekan Beaufort. Jalan raya dan kereta api merupakan pengangkutan utama penduduk di sini. Dari Mumbakot ke Bin Suluk pula mengambil masa 15 minit perjalanan melalui Kampung Brunei. Bin Suluk merupakan sebuah penempatan nelayan. Sebilangan penduduk di sini mendapat keperluan asas mereka di Pekan Kuala Penyu. Jarak Kampung Bin Suluk ke Kuala Penyu lebih kurang 10 km sahaja. Dihubungi oleh sebuah jambatan, iaitu Jambatan Sitompok. Kuala Penyu merupakan salah satu destinasi atau pekan yang harus dilalui sekiranya anda ingin ke Labuan dan ke Pulau Tiga. Jetinya yang berdekatan dengan Jabatan Kastam ini diselia oleh Jabatan Perikanan Kuala Penyu. Melalui Jambatan Sitompok ini, kita akan melewati beberapa kawasan pengusaha penternakan ikan sangkar yang banyak diusahakan. Ia giat diusahakan sendiri oleh penduduk tempatan dengan bantuan daripada Jabatan Perikanan Kuala Penyu. Pekan kecil Kuala Penyu memang terkenal bagi penduduk tempatan. Selain jetinya yang berfungsi kepada pelancong atau pemancing ke Labuan Pulau Tiga dan Semarang, terdapat pantai perainan yang sering jadi tumpuan untuk beriadah. Pantai Sawangan selalu menjadi tumpuan di hujung minggu. Jeti kayu yang terdapat di sini menjadi tumpuan kaki-kaki pancing. Pekan yang pesat membangun ini menjadikan pelbagai kemudahan kepada penduduk setempat. Kedai-kedainya tersusun rapi. Kelihatan beberapa projek penambahbaikan jeti baru untuk Labuan dan Pulau Tiga. Dengan kemudahan seperti ini, industri pelancongan pasti berkembang dengan pesatnya. Aksi Ikan Malaysia kali ini, kami bersama dengan sekumpulan pemancing yang menggelar diri mereka sebagai ahli kelab pancing membakul. Diketuai oleh saudara Muhammad Ridwan Abdul Rashid, Ali Rahman Awang Kati, Azman Awang Kati, Muhammad Jeffrey Jual dan Awang Nazri Diwana. Kebanyakan mereka ini bekerja sendiri dan sering memancing pada hujung minggu. Lokasi yang dipilih adalah sekitar perairan Pulau Tiga. Seperti biasa, di awal pagi kami mencari anak ikan basung dan ikan kembung untuk dijadikan umpan.
Kebiasaan umpan akan dibeli di jeti berdekatan atau di Pasar Kuala Penyu. Seperti yang telah dijanjikan, mereka menunggu kami di jeti kecil Kampung Bin Suluk. Jeti kecil yang disediakan oleh penduduk setempat, kebanyakannya adalah nelayan. Kebetulan jeti kayu ini pun berdekatan dengan rumah Ridwan. Ridwan ni selain hobinya memancing, beliau juga merupakan seorang pengusaha aquakultur ikan air tawar. Dengan sebidang tanah yang beliau miliki, beliau telah berjaya menternak ikan keli Afrika dan ikan puyuh. Hasil penat lelah itu berjaya menjana sumber pendapatan yang agak lumayan bagi dirinya. Kebanyakan ikan-ikannya dijual kepada peraih-peraih di restoran sekitar daerah Kota Kinabalu, Kuala Penyu dan Beaufort. Memanglah kan, rajin tu tangga kejayaan. Selalunya kami ada beberapa penternak kecil yang kami latih untuk membuat pembenihan yang boleh support kami di sini. Selain daripada kami buat di sini, masih ada di luar yang support anak benih. Sungai Bin Suluk sendiri merupakan sungai yang sering dijadikan persinggahan bagi kaki pancing. Sungai yang terus menghala ke muara ini kaya dengan ikan-ikannya yang tersendiri. Antaranya siakap, pari, gelama, kerapu dan tamban. Setibanya kumpulan pemancing ini, mereka terus memunggah perkakas pancing dan barang keperluan mereka. Perjalanan sehari ini tentu mencabar kerana bot yang disediakan tidak bertumpuk. Waktu ini memang panas. Kalau tidak memakai kelengkapan yang sesuai, alamat kepanasanlah nanti. Menjusuri sungai ini, kelihatan nelayan keluar masuk silih berganti. Selain paya bakaunya yang subur, kelihatan juga pemancing tepi pantai sedang leka memancing dan menjala di pesisir pantai. Sesungguhnya Sungai Bin Suluk merupakan pintu utama bagi nelayan untuk ke laut atau pesisir pantai menangkap ikan. Perjalanan ke perairan Pulau Tiga mengambil masa lebih kurang 1 jam 45 minit. Macam biasalah, kalau namanya pemancing, persediaan awal mesti dilakukan. Bot yang dinaiki lajulah juga. Dilengkapi dengan GPS, tekong kami mencari lokasi pertama, iaitu takat layang-layang. Pada awalnya air kelihatan tenang, namun ketika mula melabuhkan sauh, air mula berombak dan arus di bawah agak kuat. Bagi cabaran kali ini, pemancing mempunyai pilihan sama ada menggunakan teknik dasar, jigging atau popping. Dengan berlatarkan keindahan Pulau Tiga, mereka mula memancing. Bot kali ini agak kecil sedikit. Kenalah sesuaikan diri, ya tak? Atau mereka sudah biasa dengan kaedah memancing sebegini? Panas pun panaslah. Ada juga yang berpayung. Payung jangan tak payung. Yang penting dapat atau tidak bawa hasil di perairan Pulau Tiga ini. Lamalah juga menunggu. Tiada langsung ke tuan ikan di dasar. Tekong mengambil keputusan untuk beralih tempat. Mereka ke utara Pulau Tiga. Memang cantik pulau ni. Airnya yang jernih dengan batu karang yang masih sempurna.
Kami diberitahu bahawa perahu atau bot tidak boleh menurunkan sauh sembarangan. Lebih-lebih lagi di kawasan yang banyak terdapat batu karang. Ranger yang terdapat di pulau sentiasa membuat pemantauan. Silap-silap anda akan disaman pula. Setibanya di takat Selangor, berdekatan dengan beting pasir Pulau Kalampunian, mereka sekali lagi menurunkan umpan. Mereka mencuba teknik Apollo dengan harapan ada ikan yang memakan umpan. Pemancing lain juga tidak ketinggalan mencuba nasib mereka di sini. Ridwan yang duduk di tengah-tengah bot mula terasa pancingnya disentap. Di kedalaman 30 meter tanpa berlengah, dia menggarau kekeli manualnya. Aksi ikan di dasar telah berjaya melenturkan kekelinya. Akhirnya dengan percakapan beliau, ikan pari seberat 1.5 kilogram berjaya beliau daratkan. Tengok tu saudara. Tiba giliran pancingan seorang kru kami, Alang Rohaidi pula disentap ikan. Karawan manualnya berjaya mendaratkan ikan pari seberat 900 gram itu. Ali Rahman yang duduk di bahagian depan mendapat berita yang sama. Seekor ikan kerapu seberat 700 gram berjaya didaratkan dengan menggunakan umpan sotong. Lesen permulaan bagi beliau. Kecil-kecil cili api, goreng pun sedap ni. Ikan-ikan kerisi banyak didaratkan dengan menggunakan teknik Apollo. Anak-anak ikan kerisi ini boleh juga dibuat umpan. Kerana ruang yang terhad, kru kami sukar bergerak. Mahu tak mahu, terpaksa menjadi pemancing. Memang dah rezeki agaknya, sekali lagi pancingan beliau direntap. Setelah bertaruh beberapa minit, kelihatan seekor ikan pari seberat 1 kilogram berjaya ditewaskan. Tapi awas, sengat ikan pari itu boleh tahan bisanya. Jangan lupa nak buangnya, saudara. Ridwan sekali lagi menerima sentapan ikan kerapu. Ikan kerapu memang suka mendiami di tempat berbatu dan berkarang. Tapi saiz ikan-ikan ini agak kecil sedikit. Yang belum mendapat lesen, kenalah cepat-cepat ya. Jangan sampai kumpau sudahlah. Cuba tengok Encik Ridwan kita ni. Seekor lagi ikan kerapu sudah beliau jinakkan. Tengok tu saudara. Azman yang tercari-cari rentak dari tadi mula menerima tentangan. Pari. Jalan, pari betul. Entah ya. Wang, mana Wang? Hei, mana Wang?
Ini kali lawang. Oh, besar punya, besar punya. Oh, besar. Oh, lagi besar lah. Oh, kamera kok kena ludah. Seperti Alang Rohaidi, dia juga mendapat habuan seekor ikan pari seberat 900 gram. Bagai pepesta pari lah pula. Wang, mana Wang? Hei, mana Wang? Ini kali lawang. Besar punya, besar punya. Oh, besar. Oh, lagi besar lah. Oh, kamera kok kena ludah. Alang Rohaidi dan Ali Rahman sekali lagi mendapat habuan yang sama. Pari seberat 1 kilogram lebih berjaya mereka daratkan. Rumput pari agaknya di sini. Bosan berpanas, seorang lagi kru, saudara Razak mencuba nasib. Apa agaknya yang dikail tu? Trip memancing kali ni tak berapa merangsangkan lah. Mungkin kerana keadaan air laut agaknya. Dan kita akan cuba lagi lah. Setelah ikan tidak mengusik umpan, mereka berpindah tempat lagi. Apa ni? Kali ini di Boya Penanda, sebelah barat Pulau Tiga. Ikan di sini agak kecil. Memang belum sesuai lah untuk dipancing. Apollo juga. Apollo. Spot yang ketiga yang kita pergi di Port Babakan, di sana pun kita mendapat mengalami sedikit kekecewaan disebabkan oleh keadaan laut yang bergelora dan kawasan-kawasan yang dipenuhi dengan batu karang yang subur, di mana kurang sedikit kesesuaian untuk memancing. Banyak anak-anak kerapu mendiami di kawasan ini. Walau macam mana pun, ikan-ikan target belum juga dapat ditewaskan. Menurut Tekong Awang Syukri, faktor air yang tinggi dan arus yang kuat di dasar membuatkan ikan-ikan sesaran sukar dipancing. Tambah beliau lagi, musim yang paling sesuai adalah di sekitar bulan Mei hingga Julai. Hari makin senja, akhirnya perairan Pulau Tiga kami tinggalkan. Kerana bot yang kami naiki tidak sesuai untuk bermalam dan juga permit untuk menginap di Pulau Tiga juga tiada. Walaupun hasil tangkapan tidak memuaskan, sekurang-kurangnya mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Waktu senja, kami menyusuri Sungai Binsulu. Pemancing-pemancing kelihatan masih ramai memancing di situ. Untuk aksi ikan Malaysia seterusnya, kami akan ke daerah Beaufort ke Kampung Bintukar. Jangan lupa tonton aksi seterusnya di aksi ikan Malaysia musim ketiga, Jelajah Borneo.
Kepada penonton-penonton, kami tidak lupakan anda. Anda boleh menyertai kuis dengan menjawab 2 soalan yang dipaparkan. Jawapan yang betul akan menerima hadiah-hadiah menarik dari kami. Hantarkan jawapan-jawapan anda ke alamat berikut.